Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rosli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 86 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 6,169 kes, iaitu bersamaan dengan 80.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 28 Mei 2020 jam 12.30 hari, terdapat 10 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,629 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,345 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 4 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.51% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan bahawa kesemua 10 kes baru yang dilaporkan adalah penularan tempatan, di mana 5 kes adalah bukan warga negara Malaysia dan tiada kes import yang mendapat jangkitan di luar negara pada hari ini. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang mula diperkenalkan dan berkuat kuasa pada 4 Mei 2020 adalah satu inisiatif kerajaan dalam membuka semula ekonomi negara secara berhati-hati dan terkawal, di samping memastikan langkah pencegahan dan pembendungan penularan COVID-19 diberi keutamaan. Keputusan ini telah diambil selepas perbincangan dan pertimbangan pelbagai aspek, terutamanya kesihatan, keselamatan dan kualiti hidup orang ramai. Susulan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan Majlis Keselamatan Negara telah membangunkan pelbagai prosedur operasi standard iaitu SOP bagi dilaksanakan kaedah yang menyokong norma dan kelaziman baru. Sehingga kini, pelbagai SOP telah diluluskan kerajaan untuk dilaksanakan oleh pelbagai industri dan orang ramai dalam kehidupan seharian. Ini termasuk upacara keagamaan dan sambutan perayaan. Kerajaan telah berusaha keras bagi memastikan pematuhan orang ramai terhadap SOP ini bagi memastikan jumlah kes COVID-19 adalah terkawal dan pada masa yang sama industri serta aktiviti yang dibenarkan kerajaan dapat dijalankan dengan baik dan juga terkawal. Sejak hampir sebulan penguatkuasaan PKPB di negara kita, didapati jumlah kes positif COVID-19 dari 4 Mei 2020 sehingga 27 Mei 2020 adalah 1,189 kes. Daripada jumlah ini, kes di kalangan warga negara Malaysia adalah hanya 22.7%, iaitu bersama dengan 270 kes. Manakala 77.3% melibatkan kes bukan warga negara, iaitu 919 kes, termasuk 383 kes bukan warga negara di dalam 3 buah depo tahanan imigresen. Sejak bermulanya PKPB, didapati trend penularan COVID-19 di kalangan masyarakat setempat adalah semakin berkurangan dan dari seminggu sebelumnya. Ini tidak mungkin dicapai tanpa kerjasama dan kepatuhan orang ramai kepada nasihat, saranan dan SOP kerajaan serta juga aktiviti penguatkuasaan oleh pelbagai agensi kerajaan. Justru Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan syabas dan terima kasih
kepada pelbagai industri dan orang ramai kerana sudi memikul beban bersama dengan kerajaan demi kepentingan komuniti dan negara. Sekiranya usaha-usaha ini diteruskan oleh semua dengan sikap dan rasa tanggungjawab sosial, pastinya kita dapat sama-sama memutuskan rantaian penularan virus COVID-19 di Malaysia. Bagi membantu rakyat Malaysia menyesuaikan diri dengan aktiviti harian, termasuklah dalam merancang perjalanan harian dan mengenal pasti kawasan-kawasan berisiko di mana COVID-19 dilaporkan, orang awam boleh menggunakan fungsi hotspot tracker melalui aplikasi MySejahtera. Fungsi ini dapat membantu rakyat mengenal pasti sekiranya terdapat kes-kes yang dilaporkan dalam lingkungan 1 kilometer daripada kawasan yang dicari dalam tempoh 28 hari. Rakyat disarankan supaya mengelakkan perjalanan tidak perlu iaitu non-essential travel ke kawasan-kawasan yang mempunyai risiko jangkitan COVID-19. Oleh itu, fungsi ini boleh dijadikan panduan kepada setiap pengguna dalam membuat keputusan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sejajar dengan pemekasaan diri, pemekasaan komuniti dan rakyat Malaysia dalam membiasakan diri dengan norma dan kelaziman baru, iaitu dalam kehidupan keseharian. Masyarakat perlu jaga diri mereka, keluarga mereka dan juga komuniti sekeliling mereka bagi memastikan ia bebas pada COVID-19. Bagi yang belum memuat turun aplikasi MySejahtera, bolehlah membuat demikian untuk menggunakan fungsi-fungsi penting termasuk penilaian kendiri kesihatan dan juga maklumat terkini daripada CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai supaya terus patuh kepada segala nasihat dan saranan yang sering ditekankan kerajaan. Jadikanlah amalan-amalan berikut sebagai budaya dan norma dalam kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Antaranya, elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, iaitu close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam dan jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain daripada itu, ingatlah kepada SOP, iaitu S, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. O, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan P, penjarakan sosial diamalkan setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diterima daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil ialah 41,293. Bilangan yang positif ialah 3,369 bersamaan dengan 80.16%. Kes yang masih aktif ialah 263 iaitu 7.81% dan kes kematian adalah 33 dan kluster perhimpunan Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi. Seterusnya, saringan COVID-19 di 378 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 28 Mei 2020.
Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 20,731. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,119 bersamaan dengan 72.9%. Jumlah kes yang positif ialah 685 kes, iaitu 4.5%. Dan mereka yang bergejala ialah 96 kes, iaitu 14%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 589 kes, iaitu 86%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 28 Mei. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain adalah 41,435. Jumlah diambil sampel dan diuji ialah 32,075 kes, iaitu bersamaan dengan 77.4%. Jumlah kes yang positif adalah 271 kes, iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 37 kes, iaitu 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala 234 kes bersamaan dengan 86.4%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 295 pusat jagaan warga emas sehingga 28 Mei 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti ialah 12,680 dan jumlah sampel diambil dan diuji 10,942, iaitu bersamaan dengan 86.3%. Jumlah kes yang positif 23 kes, iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 3 kes, iaitu 13%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 20 kes, iaitu bersamaan dengan 87%. Dan dimaklumkan laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 28 Mei 2020 adalah seramai 43,025 individu yang telah menjalani kuarantin wajib. Dan 34,445 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes yang positif kekal 462 kes hari ini dan tiada pertambahan kes import. Dan dimaklumkan jumlah saringan bukan warga negara sehingga 28 Mei 2020 dan jumlah yang disaring ialah 31,204. Jumlah kes positif ada 1,858. Jumlah negatif ialah 27,807. Dan kes yang masih dirawat ialah 750 bersama dengan 40%. Dan tiada kes dirawat di ICU setakat ini. Dan juga kes kematian melibatkan 4 kes kematian setakat ini. Dimaklumkan saringan depo tahanan imigresen sehingga 28 Mei 2020. Depo tahanan yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Jumlah sampel yang diambil adalah 1,545 dan 1,421 melibatkan orang kena tahan dan satu ialah anak orang kena tahan dan 123 kaki tangan. Dan jumlah kes yang positif setakat ini ialah 283 kes dan tak ada kes lagi menunggu keputusan. Depo tahanan yang kedua ialah depo tahanan Semenyih. Tiada pertambahan kes, iaitu kes kekal 66 kes melibatkan satu kaki tangan dan 65 ialah bukan warga negara. Dan depo tahanan ada lagi 4 kes masih menunggu keputusan. Depo tahanan seterusnya ialah depo tahanan imigresen Sepang yang disaring ialah 1,450 kes dan 1,348 ialah orang kena tahan dan 102 kaki tangan. Dan kesemua 36 kes yang positif adalah bukan warga negara setakat ini dan tak ada keputusan lagi yang pending. Jadi setakat ini kita masih menunggu 4 kes, iaitu daripada depo tahanan imigresen Semenyih di mana kita telah saring 1,767 kes dan 1,635 adalah orang kena tahan dan kaki tangan ialah 132 kaki tangan. Seterusnya dilaporkan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 28 Mei 2020. Kluster yang pertama ialah kluster Pudu di mana ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 73 kes pada hari ini.
Dan kluster kedua ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil, ada pertambahan 1 kes, iaitu menjadikan jumlah 283 kes. Dan kita masih menunggu keputusan seterusnya. Yang kluster ketiga ialah Pasar Chowkit, ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes ialah 90 kes. Lain-lain 28 kluster tiada pertambahan hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 43 makmal COVID-19 sehingga 27 Mei 2020 dan jumlah ujian yang dilaksanakan ialah 26,005 sampel semalam bersama dengan 87%, iaitu kapasiti maksimal kita ialah 29,789 sampel. Jadi kita hampir mencecah 30,000 ujian untuk sehari. Seterusnya dimaklumkan sampel dan ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op adalah 14,996 individu dan kes positif adalah 13 iaitu bersama dengan 0.1%. Juga dimaklumkan ujian rapid test kit antigen yang dijalankan setakat ini adalah 3,708 dan 50 kes dikesan positif iaitu bersamaan dengan 1.3%. Dan seterusnya saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Datuk. Rosmah daripada RTM. Semalam ada seorang ahli akademik menyarankan supaya kes dan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan pendatang asing tanpa izin boleh dikawal dengan menggunakan model seperti mana menangani penyakit HIV dalam kalangan penagih dadah di negara ini, memandangkan risiko jangkitan dalam kalangan pekerja asing dapati adalah isu yang sangat rumit dan perlu ditangani secara holistik. Soalan saya dari sudut perubatan, adakah saranan ini rasional, Datuk? Okey, terima kasih. Terima kasih. Saranan ini adalah saranan yang baik dan sepatutnya kita duduk bersama untuk membincangkan dan secara holistik melihat kepada isu iaitu pendatang tanpa izin dan juga pekerja warga asing. Jadi antara isu-isu yang ditimbulkan ialah penempatan mereka dan sebagainya. Jadi kita kena menyelesaikan masalah ini. Masalah ini bukan masalah yang baru tetapi yang lama, tetapi kita kena bersama-sama untuk berbincang dan melihat kepada segala aspek yang penting. Jadi Kementerian Kesihatan akan melihat dari sudut kesihatan. Jadi hari ini kita bukan hanya bimbang kerana jangkitan COVID-19, begitu juga kita bimbang kalau ada jangkitan lain, contohnya TB dan sebagainya. Jadi ini adalah amat penting untuk kita bersama-sama duduk berbincang. Dan sekarang ni kalau kita lihat dari segi aspek kesihatan, every sector is indeed the health sector. Jadi kalau boleh kita kena bersama untuk dapatkan satu penyelesaian supaya kita boleh kurangkan jangkitan penyakit-penyakit berjangkit di kalangan bukan warga negara Malaysia. Jadi cadangan telah diberikan, jadi mungkin kita akan menyusuli dengan kementerian-kementerian yang lain, dengan NGO dan sebagainya untuk kita dapatkan satu mesyuarat dan juga hala tuju untuk kita melihat semua aspek-aspek isu-isu yang ada dan cabaran-cabaran yang ada dengan kekangan yang sedia ada juga. Jadi kita kena lihat secara holistik baru kita mungkin akan dapatkan satu penyelesaian untuk jangka masa panjang. Firstly, Selamat Hari Raya, Datuk. And congratulations to KKM. Today you've announced only 10 new cases. So can we expect from now on to have single-digit cases? And with that as well, when do you think will it be safe to reopen schools? Because the Education Ministry is waiting for KKM green light. And I've got another question. With the cases discovered at the Depo Tahanan Immigration, is it necessary for the ministry to undergo sanitizing at all the other Depo Tahanan, even though there are no new cases in those places? Thank you. Thank you. There's two questions.
Now, if we were to look into our modeling and our prediction, so we have actually do our best. We did our best in the past, and more importantly is our projection have shown that we will reach a single digit or lower double digit. And today, what is more important is that we have changed the strategy from MCO to CMCO. So for the last 24 days or 25 days from 4th of May, we have seen the success of CMCO. And the success of CMCO, whereby the restriction has been eased, is basically not only depend on the Ministry of Health and the government, but the onus is also depending on the public. So today we have seen the collaboration between inter-ministry as well as with the public have shown that we are able to bring down the cases. So the strategy of applying the CMCO we can see is fruitful. But the question is, when are we going to improve further or change the strategy? Our concern is the festive season. Now, next week and the following week, if we can monitor the cases daily and if we can sustain our achievement in terms of the daily cases, if we can continue to have lower double digit or even a single digit, then on the 9th of June, we will make a decision, which means if we can sustain until 9th of June, taking into account of the festive season, then perhaps we will open up more social sector as well as the education sector. So the timing is important. And this is why we are very cautious before we make any changes to our policy. So we hope that the public can work hand in hand with the Ministry of Health to make sure that they comply to the SOP. So the social responsibility, the social discipline, and the social compliance is indeed very important to us to break the chain of COVID transmission in this country. And that is, we are talking about local transmission. And the data that we shown earlier, you can see that there's a decrease in terms of the local Malaysian that's been involved. The cases involving Malaysian is less now. But our issues lately was because of the foreigners. So if we can handle both, and we believe that if we can do so, then we can bring down the cases. So the decision will be made mainly in the first week of June, and we can see the impact, whether this festive season have any impact on the Malaysian. But if the Malaysian comply to our SOP, rest assured, we can actually continue to have a lower double digit or even a single digit. Second is with regards to the depo tahanan. At the moment, we have identified the 3 depo tahanan, Semenyih, Bukit Jalil, as well as Sepang. So our action plan is just like enhanced MCO. We go to the center, the 3 centers, and then we screen everyone, whether it's a party, orang kena tahan, or even the staff. So we have done that for the 3. But now we are discussing in terms of other detention center. We have 14 detention center and 4 in Sabah manned by MKN. So what's more important is that today we have no cases reported elsewhere. But the procedure, we have to look into the procedure again. Those admitted into the detention center, whether they need to be screened or whether they need to be tested. So I think we are formalizing the protocol for the admission. But certainly the request is for us to screen and test everyone before they've been admitted to the detention center, so that we do not have such, outbreak in the detention center. So I think this is something that not only in detention center, but also in prison, but also in other detention. So we are looking into this seriously, whether there's a need for us to do so. But at the moment, we are focusing. If there is an outbreak in a certain centers, we will come in and do like EMCO, like what we did in Masjid India and other places. So EMCO help us in terms of to contain the infection, and the positive cases will be admitted to the hospital, the negative will be isolated and quarantined.
Dato' DG, following the SOP, the shop owners need to register their customers' names and contact numbers. So some of the shops we see without like QR code, they are using the pen and book to register their customers' name. So there are some concerns raised as using the same pen will it pose a higher risk or pose any risk for virus transmission if any infected person using that pen, and can KKM give any advice regarding this on SOP, whether to sanitize the hand before using the pen or after using the pen? Thank you. So I think we are looking at solution, how best we can do this and to improve the quality and the protection of the customers. Now, using MySehat, for example, we will use the QR code. Probably by 1st of June, we will implement the QR code. So there's no using of pen to write your name and address or IC, for example. But more importantly is that if we do not have the QR code, we advise each and every one of us to bring a pen. Always have your own pen. So it's much better you have your own pen. If you don't have a pen, I have gone to a shop before. They have their own staff is actually writing, not us, but their own staff writing. So that's another way of doing it. But if you have to write, make sure that you sanitize your hand as well as the pen is possible. Because if you are worried about the pen being used by the public, so that's the best way to protect yourself. So this is the advice that we can give to the public. To adopt this norm, why don't you bring your own pen? All right, that's much better. Okay, good evening, DG. I'm Xiu Hui from Sinchu. So there's two questions that I would like to ask. Yeah, so let us ask what is the status of the detainees, in particular those at immigration detention centers who have tested positive. What ages are they and how many are in critical condition? Can we have the same breakdown that is given for other COVID-19 patients outside of detention? And the second question is, has anyone died from COVID-19 while in the immigration depot or after having been transferred out for medical treatment? Thank you. Thank you very much. As far as the three Depo Tahanan Immigration, Bukit Jalil, Semenyih and Sepang, we have the numbers, but we do not have the details in terms of their age and sex and etc. So that's one. Second is, more importantly, there's no death from these three centers. Most of the cases have been admitted to our hospital, temporary hospital in Maib, so we isolate and make sure that we give them the best treatment in Maib's hospital. The treatment period will be for a period of 2 weeks, and then thereafter, we will send them back. Those negative, we are in the process of sending them back to their respective country. So I was told this morning that 3 countries, Nepal, Bangladesh, as well as Indonesia, is willing to accept them back. So because we have also tested them negative, so this is the right time for us to send them back. So as far as the details of a concern in terms of age, range of age-wise, I don't have the details, but I only have the numbers in terms of how many of them involved positive and negative, and so that's only information that I have to date. Selamat petang ya Datuk Doktor. Dilaporkan 6 pelajar warga Thailand yang baru kembali dari Arab Saudi masuk ke negara Thailand menerusi pintu sempadan di Padang Besar disahkan positif. Susulan itu, Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Padang Besar ditutup juga dan seramai 34 orang petugas sedang menjalani proses kuarantin. So soalan saya, boleh Datuk beri komen sikit bagaimana pelajar Thailand yang positif ini tidak menjalankan kuarantin wajib sebelum pulang ke negara asal? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Ini adalah kerjasama antara dua negara, iaitu Malaysia dan juga Thailand. Pihak negara Thailand telah memohon kepada kita untuk mereka menggunakan KLIA sebagai transit dan dengan pelajar-pelajar mereka untuk kembali kepada negara Thailand. Tetapi dia tak ada persinggahan di mana-mana. Jadi kita dah bersetuju, iaitu sebelum ni kita ada kes daripada Singapura juga. Mereka daripada Singapura tetapi melalui Malaysia dan sampai ke negeri Thailand.
Jadi tak ada persinggahan. Jadi yang tu kita setuju, tetapi apabila mereka sampai ke sempadan negeri Perlis, mereka kena cop pasport dan sebagainya. Jadi dalam semasa mereka cop pasport, ada pendedahan pegawai immigration kita dengan pelajar-pelajar tersebut. Jadi apabila mereka sampai ke negara Thailand, mereka telah jalankan ujian itu positif dan dimaklumkan kepada kita. Jadi mereka dan pegawai ataupun staf immigration yang terlibat ada terdedah kepada mereka close contact, mereka telah disaring. Setakat ni tak ada yang positif, tetapi kena patuh kepada kuarantin 14 hari kerana mereka terdedah kepada kes yang positif. Assalamualaikum Datuk. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Saya ada dua soalan. Satu, tadi kalau tak salah Datuk sebut rapid test kit tu baru 3,708 digunakan setakat ini. Jadi kenapa jumlah ini agak rendah sebab kita order 200,000 units. Dan yang kedua, pasal aplikasi MySejahtera, so far berapa ramai yang sudah download dan digunakan setakat ini? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi sekarang ni kalau kita lihat RT-PCR pun dah bertambah. Iaitu kita dah bertambah RT-PCR pada permulaannya kita hanya ada 7,000, 8,000. Sekarang ni kita dah laksanakan hampir 30,000 dah. Jadi menggunakan RTK antigen, kita pun ada 200,000 kita agihkan di Sabah, Sarawak dan juga di klinik-klinik kita. Jadi sekarang ini kita akan menggunakan lebih lagi RT-PCR kerana RTK antigen iaitu turnaround time dia cepat, iaitu dalam 45 minit yang kita boleh dapatkan keputusan. Dan sekarang ini di KLIA dan KLIA 2 pun kita ada biosafety cabinet untuk melaksanakan test. Jadi mungkin dalam tempoh terdekat ni kita akan meningkatkan lagi penggunaan RT antigen ni di tempat-tempat, contohnya di klinik dan juga di depo tahanan immigration dan sebagainya. Jadi kita ada pilihan sekarang ni, iaitu kita boleh gunakan RT-PCR dan juga kita boleh gunakan RTK antigen. Tapi kalau kita nak gunakan RTK antigen, ialah kalau kita perlukan fast turnaround time, iaitu dalam tempoh 45 minit ataupun sejam kita boleh dapatkan keputusan. Dan ini adalah bagus untuk mereka yang transit di KLIA contohnya. Kita boleh laksanakan ujian tersebut. Tetapi kalau tidak memerlukan RT antigen ataupun fast turnaround time, RT-PCR pun boleh digunakan. Jadi kita ada pilihan sekarang ni sama ada gunakan RT antigen ataupun RTK-PCR. RT-PCR. Jadi inilah sekarang ni dari segi keupayaan kita menjalankan ujian telah dipertingkatkan. Jadi untuk tempat-tempat yang jauh, contohnya di pendalaman dan sebagainya, kita hanya perlukan biosafety equipment, dan kalau ada biosafety cabinet dan kita boleh laksanakan ujian menggunakan RTK antigen. Dan juga kalau kita lihat pada jumlah muat turun dengan pengguna gunakan MySejahtera setakat ni lah 752,711 individu telah gunakan muat turun apps MySejahtera, dan jumlah penilaian kendiri kesihatan ialah 910,260 dan jumlah pendaftaran untuk dependent ataupun tanggungan ialah 29,974 dan jumlah PUS person under surveillance yang dikenal pasti adalah 4,565 dan jumlah person under investigation yang daftarkan menggunakan MySejahtera adalah 1,869 dan PUS dan PUI melalui aplikasi MySejahtera diminta untuk menghubungi atau hadir ke fasilitis Kementerian Kesihatan berdekatan untuk saringan. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, kita menggalakkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia untuk muat turun aplikasi MySejahtera supaya mereka boleh guna pakai MySejahtera ni untuk mendapatkan maklumat yang terkini
dan juga tracking system. Tapi mulai 1 Jun kita akan menggunakan QR code untuk kita scan dan sebagainya. Jadi kita akan menambah baik MySejahtera ni daripada masa ke semasa. Kalau tak ada soalan lagi, saya ingin ucapkan terima kasih dan selamat Hari Raya kepada semua keseluruhan rakyat Malaysia, dan saya ingin memperingatkan setiap rakyat Malaysia untuk kita patuh pada SOP. Kita kena jaga kita kena jaga komuniti kita, dan kita kena jaga negara kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.